Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم اجعل القرآن حجة وشفاعة لنا يوم القيامة. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita sekali lagi untuk meneruskan teladan kisah Nuh alaihi salam untuk siri yang ketiga insya-Allah. Dan hari ini insya-Allah kita akan bincangkan berkaitan dengan beberapa perkara dalam kisah Nabi Nuh AS. Yang pertamanya, kita melihat kepada apakah agama yang terawal di atas muka bumi ini memang nama di Islam ke macam mana? Bagaimana yang diterangkan oleh Al-Quran? Yang kedua, macam mana syirik boleh timbul di atas muka bumi bermula pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Bermula pada zaman Nuh alaihi salam, dan buat pertama kalinya disebut tentang patung yang disembah bermula pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Bermula pada zaman Nabi Nuh alaihi salam dah ada patung menjadi sembahan manusia pada waktu tersebut. Dan patung ni hasil daripada kita katakan niat baik. Orang yang buat patung ni niat dia baik, cumanya tak kena cara. Dan Nabi Nuh alaihi salam adalah Nabi dan Rasul yang pertama yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan utusan Allah ni, kenapa Allah Taala utuskan Nabi Nuh alaihi salam? Tak boleh ke kalau tak utus Nabi, kan? Baik, maka kita akan tengok sedikit demi sedikit insya-Allah. Baik. Pertamanya, adakah agama Islam agama terawal di muka bumi? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidah. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. Baik, kita tengok ayat Quran ni slow-slow. Semua ada nah. Surah Al-Baqarah ayat 123. Ayat 123. Kata Allah pada surah Al-Baqarah ni, Allah kata kana nasu ummatan wahidah. Manusia ni
asalnya adalah ummah yang satu. Faba'atsallahu an-nabiyyin faba'atsallahu an-nabiyyina, tu kurang satu ya, an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin. Kemudian Allah utuskan para nabi sebagai mubashirin, sebagai pemberi peringatan berita gembira, wa munzirin, dan sebagai satu peringatan ancaman Allah. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah apabila mengutuskan para nabi dan para rasul, pastinya Allah akan utuskan mereka dan Allah akan turunkan bersama dengan para nabi ini, Allah akan berikan bersama dengan mereka Alkitab, iaitu Alkitab, panduan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk Alkitab. Bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi ma ikhtalafu fi, yang mana sudah pasti Alkitab ini bersifat dengan sifat benar, al-haq, yang akan memberikan keputusan di antara manusia tentang perkara yang manusia seringkali perselisihkan. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum, dan tidaklah berselisih tentang sesuatu di dalam kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Alkitab, iaitu setelah datang kepada mereka keterangan yang nyata, tapi kerana ada sifat baghyan bainahum, ada sifat dengki, ada sifat iri hati di kalangan mereka, maka mereka khilaf di kalangan mereka, mereka bersengketa di kalangan mereka. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idnih, maka Allah memberikan petunjuk pada orang-orang yang beriman kepada kebenaran, idal haqqi bi'idnih, kebenaran tentang apa yang mereka perselisihkan dengan izin Allah. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Baik. Ayat Al-Quran ini, kalau kita tengok apa yang saya tulis kat situ, Ibnu Kathir di dalam tafsirnya, iaitu tafsir Quran Al-Azim, dia kata ayat 213 surah Al-Baqarah ini seperti mana yang diriwayatkan oleh hadis Ibn Abbas yang sebelumnya, yang kita telah tempuh sebelumnya, hadis yang sahih dari sudut makna dan riwayatnya. Manusia pada waktu itu awalnya adalah di atas agama yang satu. Nak kata pada zaman Nabi, sebelum Nabi Nuh, Nabi Adam AS, kita dah bincang itu. Nabi Adam AS semuanya di atas agama yang satu. Agama apa? Agama Islam lah. Kemudian bermulalah lepas daripada mereka, lepas dari zaman Nabi Adam, baru start bermulanya penyembahan berhala. Bermula selepas pada beberapa generasi selepas zaman Nabi Adam AS, sebelum diutuskan Nabi Nuh, dah ada dah penyembahan berhala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Nuh AS sebagai rasul yang pertama kepada manusia di atas muka bumi. Itu hadis yang kita baca hari itu. Hadis yang kita baca hari itu yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, yang cerita tentang tempoh masa di antara Nabi Adam dan Nabi Nuh AS adalah 10 qurun, adalah 10 qurun. Hadis tu menceritakan kepada kita bahawa di antara Nabi Nuh dan Nabi Adam, penyebab kenapa Nabi Nuh diutuskan, sebab dia apa dia? Sebab dia
ada kaum ataupun ada manusia selepas pada zaman Adam alaihissalam, anak-anak cucu dia, piat-piat dia, lepas pada tu buat apa? Lepas 10 kurun tu, lepas pada tu telah bermulanya penyembahan berhala berlaku. Maka adanya penyembahan berhala itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala terus mengutuskan Nabi Nuh alaihi salam. Apa yang kita dapat dekat sini ialah kenapa Allah utuskan Nabi Nuh? Sebab apabila adanya kerosakan di atas muka bumi, adanya kerosakan akidah di atas muka bumi, maka Allah pasti akan mengutuskan Nabi dan Rasul dia untuk memperbetulkan keadaan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Nuh alaihi salam ketika mana bila? Ketika mana anak cucu Nabi Adam alaihissalam baghyan bainahum, telah dengki di antara satu sama lain. Tengoklah sifat dengki ni dekat sini saya ada highlightkan dengan color. Yang pertama ummatan wahidah. Ayat 213 surah Al-Baqarah. Ummatan wahidah bermakna kita ni semua asal sama je. Agama yang sama. Semuanya sepakat. Setelah beberapa lama, kan, Allah Subhanahu Taala berikan pula, kan, bukan sekadar Allah Taala utuskan manusia begitu saja. Allah bagi kita kata bekalan yang Allah berikan dalam bentuk Alkitab untuk digunakan oleh manusia yang beriman pada zaman tersebut. Bahan tu mereka khilaf di kalangan mereka. Tuan-tuan, itu pada zaman Nabi sebelumnya. Begitu juga dengan kita. Kita pada zaman kita ni ada banyak dah, ramai dah cerdik pandai, cendekiawan yang ada pada zaman kita, ramai. Dalam cerdik pandai di kalangan kita ni, ada tak perselisihan yang berlaku? Ada. Perselisihan yang berlaku bukan perselisihan yang biasa-biasa. Kalau kita tengok di antara kumpulan-kumpulan agama sendiri sekalipun, ada di kalangan mereka yang kutuk mengutuk, bukan sekadar kutuk mengutuk, keji mengeji, maki memaki di antara dua kumpulan Islam yang saling berselisihan, sehingga kan mereka sanggup untuk mengeluarkan kata-kata dan sanggup untuk menuturkan kata-kata, menuliskan kata-kata kejian, makian di kalangan para ulama. Sebagai contoh, pengikut dengan tidak beradab dengan ulama sekian-sekian. Sebab apa boleh timbul? Sedangkan mengaji ni pengajian agama. Satu je. Quran bagi tahu sebab apa? Baghyan bainahum, kerana dengki di antara mereka. Tuan yang dirahmati Allah, ibu-ibu, ayah-ayah, kadang-kadang kita ni niat baik dah mengaji agama. Cuma kita ada dengki. Kita tengok orang ni lebih, orang ni pengikut dia lebih, orang ni hujah dia kuat. Sedangkan kita ni pengikut ramai, hujah tak kuat mana. Oleh kerana ada sifat dengki di antara satu sama lain, maka kita kadang-kadang ni dipengaruhi oleh syaitan untuk bersikap berhulu, untuk bersikap berlebih-lebihan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita satu tanda di antara bermula pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Sebelum tu ummah wahidah, sebelum tu tidak ada masalah, tidak berpecah, semuanya bersatu. Tetapi tidak berapa lama selepas itu, maka berlakulah perselisihan. Perselisihan yang berlaku ni bukan sekadar perselisihan, tetapi perselisihan yang membawa kepada kemudaratan. Maka Allah Subhanahu Taala menceritakan kepada kita macam mana kemudaratan ini berlaku kerana sifat dengki. Dan Allah Taala juga menceritakan fahadallahu alladhina amanu, maka
Allah Subhanahu Taala memberikan hidayah, petunjuk kepada mereka yang beriman. Tengok nah. Maka tugas kita kepada Allah Subhanahu Taala sehari-hari di antaranya ialah apa? Kita minta kepada Allah supaya Allah sentiasa memberikan kita hidayah dan petunjuk. No? Rabbana hab lana apa nama? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita minta doa supaya Allah memberikan kepada kita, Rabbana hab lana, ya Allah berikan kepada kami, la tuzigh qulubana, jangan gelincirkan hati kami. Yang pertama berikan hidayah, yang kedua jangan gelincirkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, selepas engkau ya Allah memberikan hidayah kepada kami, maka kita minta supaya Allah Subhanahu Taala sentiasa memberikan hidayah kepada kita, menjaga hati-hati kita. Hidayah ini untuk apa? Sentiasa berada di atas jalan kebenaran. Kalau dalam tafsir Ibn Kathir merakamkan Ismail Ibn Kathir, iaitu penulis tafsir Ibn Kathir merakamkan Nabi SAW selalu minta doa kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran dan berikanlah rezeki kepada kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Gitu. Baik, maka kita nampak agama yang pertama, yang terawal di atas muka bumi ini apa dia? Islam. Adalah Islam. Maka kita tengok semula, kita tengok pula hadis qudsi berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hadis qudsi firman Allah. Hadis qudsi ni seperti mana yang dimaklumi oleh semua, hadis di atas lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak kata dia ayat Quran, kita kata dia hadis sebab dia ayat daripada Nabi. Cuma lafaz Nabi akan sebut qala azza wa jalla, Allah Subhanahu Wa Taala berkata, tapi ikut ayat Nabi. Apa yang Nabi kata? Hadis ni riwayat Muslim. Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Sesungguhnya kata Nabi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku menciptakan hamba aku ini dalam condition yang lurus. Kulluhum hunafa, kulluhum, semuanya dalam bentuk Muslim, menjadi Islam. Islam dari sudut aqidahnya cantik. Wa innahum atathum syaitan fajtalathum an dinihim. Lepas pada semuanya ummah wahidah ni, innahum atathum syaitan, maka lepas pada satu masa tempoh datang syaitan. Syaitan ni ada sejak bila? Sejak sebelum diciptakan Adam AS. Dan ayat sebelum ni, pada siri yang sebelum, kita dah bagi tahu dah syaitan telah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendatangi manusia pada segenap sudut, sampai hari kiamat. Fajtalathum an dinihim, apabila datangnya syaitan, tugasnya untuk menyelewengkan daripada agama mereka. Wa haramat alaihim ma ahlaltu lahum. Kata Allah, apa yang syaitan buat? Syaitan ni dia akan mengharamkan benda yang aku halalkan, kata Allah. Wa amarathum an yushriku bi ma lam unzila bi sultana. Dan sesuatu yang tidak pernah aku turunkan, iaitu aku tak suruh untuk syirik kepada aku, mereka lah yang suruh untuk syirik kepada aku. Yang tidak pernah aku nyatakan, aku turunkan pada kitab-kitab aku, pada arahan-arahan aku, mereka ada tokok tambah, pitambah pada arahan aku. Maka kita tengok sifat macam mana boleh seleweng. Macam mana boleh seleweng? Yang pertama yang diceritakan dalam hadis ni secara jelas, wa haramat alaihim ma ahlaltu lahum. Sifat yang pertama, mengharamkan benda yang Allah halalkan. Benda tu Allah Ta'ala halalkan.
pi bagi haram pula benda tersebut. Benda tu Allah Subhanahu Wa Taala kata jangan, Allah Taala suruh makan sebagai contoh. Mereka kata jangan makan benda tu, tidak dibenarkan untuk makan sebagai contoh. Dan yang itu yang pertama. Yang kedua, yang menariknya, apa yang mereka suruh ini, wa amaratuhum an yusyriku bi, mereka menyekutukan aku, kata Allah, dengan satu arahan ataupun dengan benda yang tidak pernah aku suruh, tidak pernah aku turunkan arahan. Mereka pergi buat tokok tambah pada arahan macam mana untuk beribadat kepada aku. Maksud dia apa dia? Timbulnya kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kepada hadis ni menjelaskan kepada kita ialah apa? Ialah ada tokok tambah pada apa yang diturunkan oleh Allah. Allah Ta'ala tak turunkan, mereka pi pandai-pandai untuk tambah benda yang tak pernah Allah Ta'ala wujudkan. Mereka pi tambah. Ini sifat syaitan. Dan itulah yang terjadi kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kaum Nabi Nuh alaihi salam, bagaimana timbulnya syirik di atas muka bumi. Maka kita tengok tajuk kita, tajuk kecil kita, bagaimana kemunculan syirik di atas muka bumi. Bagaimana syirik ni boleh muncul di atas muka bumi. Baik. Berdasarkan kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Nuh, pada ayat 22 sampai ayat 24, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut 5 nama dekat sini. 5 nama ni adalah nama asnam, adalah nama berhala, adalah nama patung. Asalnya adalah statue yang telah dibuat oleh orang yang beriman kepada Allah. Tengok, niat baik. Kita tengoklah. Kemunculan syirik bukanlah datang secara tiba-tiba. Tapi syirik ni adalah usaha daripada syaitan. Bila kata usaha pada syaitan, ada tak syirik yang dibuat usaha pada manusia? Tentu yang dirahmati Allah, berlambat-lambat. Syirik yang dibuat oleh manusia yang kita pada awalnya nampak macam baik tetapi tak kena cara, maka ianya tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah bagi tahu dah kat sini, tidak dibenarkan oleh Allah lah kali menjadi sembahan. Tengoklah, kita baca ayat Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa makaru makran kubbara. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ومكروا مكرا كبارا. Dan mereka melakukan tipu daya yang sangat-sangat besar. Siapa mereka ini? Mereka ini ialah syaitan. Mereka ini adalah syaitan. Syaitan bersama dengan kaum Nabi Nuh alaihi salam telah memberikan impak yang pada pandangan kita baik kepada kaum Nabi Nuh dengan niat yang baik. Nampak macam niat baik tapi tak kena cara. Menyebabkan mereka terpesong. Wa qalu la tazarunna alihatakum. Dan mereka berkata wala tazarunna wadda. Janganlah kamu semua meninggalkan sembahan-sembahan Tuhan kamu. Siapa Tuhan kamu ni? Yang pertama yang disebut wadda. Yang kedua suwa'.
Yang ketiga, Ya'uth. Yang keempat, Ya'uq. Yang kelima, Nasra. Ada 5 patung yang menjadi sembahan pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Wa qad adallu kathira. Dan sesungguhnya mereka ni telah menyesatkan ramai manusia. Wala tadidul zalimina illa dhalal. Janganlah engkau tambah lagi orang-orang yang zalim itu melainkan kesesatan. Baik. Persoalannya, macam mana tiba-tiba boleh jadi berhala pada zaman Nabi Nuh alaihi salam ini? Tengok nah. Berhala ni dia takkan ada tiba-tiba ada berhala. Dia ada proses dia. Dia ada proses dia. Berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Semua tengok kat sini. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ni hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis yang sahih. Apa kata Ibn Abbas? Ibn Abbas kata, صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. Dia kata, penyembahan berhala ini yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihi salam dulu no, still lagi ada, kata Ibn Abbas. Sekarang ni, pada zaman Ibn Abbas ni, masih ada di tengah-tengah bangsa Arab selepas dia. Maksud dia, ketika mana Nabi SAW diutuskan, benda-benda patung-patung berhala ni adalah dekat mana? Asalnya daripada zaman Nabi Nuh, tapi ada berkembang sampai zaman Nabi SAW berhala ni. Asalnya pada zaman Nabi Nuh ni, berhala ni masih ada lagi. Pengembangan berlaku sehingga pada zaman Nabi SAW. Fil Arab ba'd. Sampai zaman Nabi sampai ke orang Arab. Amma wudda kana li kalbi bidawmatil jandal. Wa amma suwa' kana li Huzail wa amma Yaghuz kana li Murad. Sampai akhir. Baik, saya baca terjemahan. Dia kata, adapun apa nama berhala yang nama dia Wadda adalah berhala yang disembah oleh Bani Kalb. Suku Bani Kalb di Daumatul Jandal. Daumatul Jandal ni di sebelah mana? Utara Saudi. Utara Saudi ni adalah di sebelah kita nak menghala ke Jordan. Nak menghala ke Jordan, ada satu Daumatul Jandal. Ni nama lama Daumatul Jandal ni. Sebelah Jordan, perang apa nama kita panggil menghala ke Jordan lah. Menghala kalau ikutkan menghala ke sebelah Petra apa semua tu. Yang kedua Suwa adalah sembahan Bani Huzail. Sembahan Bani Huzail, dan semua bani yang disebut ni semua masih ada pada zaman Nabi SAW. Bani Kalb, Bani Huzail, kemudian Bani Murad adalah di sebelah Sabah, iaitu di sebelah timur Yaman. Kemudian dipindahkan pula Yaghuz ni ke Bani Ghatif di lereng bukit di Sabah. Kemudian Ya'uq adalah sembahan Bani Hamdan, juga terdapat di Sabah. Kemudian Nasra, yang kata patung Nasra ni adalah sembahan suku ataupun Bani Himyar daripada keluarga Dilkila, iaitu keluarga di sebelah Yaman. Semua nama-nama ni, kata Nabi SAW, itu adalah, kata Ibn Abbas, itu adalah nama orang-orang yang saleh, yang hidup pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Setelah orang yang saleh ni wafat, kata Ibn Abbas, setelah orang yang saleh ni wafat, maksudnya mereka ni apa agama mereka? Mereka agama Islam. Setelah mereka ni wafat, syaitan membisikkan kepada mereka. Syaitan membisikkan kepada mereka. Syaitan kata apa? Syaitan kata, falamma halaku awha syaitan ila qaumihim, apabila mereka ni halaku ni maksud dia matu, mereka mati. Apabila orang yang saleh ni mati, wafat, meninggal, maka awha syaitan ila qaumihim, maka syaitan membisikkan idea
kepada kaum mereka, an yansibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban wa sammu bi asma'ihim. Syaitan kata apa? Yang ni licik ni syaitan. Syaitan kata, apa kata mereka orang yang soleh yang 5 orang ni, kita bina berdasarkan kepada 5 orang yang soleh ni, kita buat statue, kita buat patung mereka. Kita buat patung mereka, dan kita letakkan patung-patung mereka ni di tempat-tempat pertemuan. Maksud dia di tempat-tempat tumpuan, tempat-tempat orang ramai. Supaya orang tahu ini adalah orang yang soleh. Orang yang soleh ini adalah orang yang Allah Subhanahu Wa Taala suka. Mereka ni orang yang beriman. Apabila kita tengok mereka, kita akan teringat, oh, mereka ini adalah orang yang beriman. Baiknya kalau kita boleh beriman macam mereka. Bestnya, baiknya kalau aku, anak-anak cucu aku boleh meniru ataupun boleh seperti mana menyembah Tuhan, menyembah Allah seperti mana mereka ni. Maka adanya patung mereka itu menyebabkan kita jadi semangat. Kita teringat akan kebaikan mereka sesuai dengan nama-nama mereka. Pada waktu tu, patung ni pada awalnya tidak disembah. Sebab semua orang tahu orang ni orang yang soleh, orang yang baik, orang yang beriman kepada Allah. Bukan kami nak sembah pun. Right. Patung ni awalnya orang yang soleh ini, patung orang yang soleh ini, 5 orang ni yang kita sebut nama tadi ni adalah orang yang beriman. Awalnya kaum dapat menerima mereka orang yang baik, kita tak sembah pun mereka. Gitu. Tapi apabila ilmu itu makin lama makin hilang, hatta idza halaka ula tanassakha al-ilmu ubidat. Apabila dah berapa lama selepas satu zaman, ilmu itu makin lama makin hilang daripada mereka, maka daripada situlah mereka start menyembah berhala-berhala itu. Baik. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apa yang boleh kita melihat kepada kisah ini yang diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Nuh ini, patung yang nama dia Wadda, Suwa', Yahus, Ya'uq, Nasra, yang Allah sebut spesifik di dalam Al-Quran ini, bukan sekadar Allah Ta'ala sebut, tetapi ada sebab dia. Yang pertama, dia wujud pada zaman Nabi SAW. Yang kedua, dia adalah sembahan yang paling lama di atas muka bumi. Yang mana yang ketiga, Allah Ta'ala menceritakan macam mana sembahan ini boleh berlaku. Niat baik. Kan? Niat baik. Apa niat? Niat supaya semua orang boleh, orang kata boleh tiru akan kebaikan. Tapi cara betul tak? Cara tak betul. Maka isu ini menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada kita di antara orang kata sebabnya berhala itu timbul kerana bermula pada kebaikan. Bermula pada kebaikan. Kebaikan ialah apa? Kebaikan ialah kita nak buat satu-satu benda tu, bukan semua benda baik kita boleh buat. Yang kata namanya agama, yang kata nama dia ibadah. Bukan semua ibadah itu kita boleh buat sembrono, melainkan ada dalil. Melainkan ada dalil, ada arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ada dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, maka kita dibenarkan untuk memperbuatkan amalan tersebut. Maka kalau ikutkan amalan buat patung ni, baik ke tak kalau ikutkan? Baiklah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi arahan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah buat, para nabi terdahulu pun tak pernah buat. Tiba-tiba ada orang buat, walaupun niat baik tapi tak kena cara, tetap tidak kena. Maka sebab itu dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita pakai sembrono buat, kecuali ada dalil daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis Nabi
sallallahu alaihi wasallam melihat kepada bagaimana kaum Nabi Nuh alaihi salam boleh menyeleweng teruk adalah kerana yang pertama tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu. Yang kedua, niat baik, tidak ada ilmu, maka tak jadi. Sebab kita tak tahu asal usul daripada mana. Maka lepas pada mereka terjadinya perkara tersebut kepada mereka, Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Nuh alaihi salam. Tengoklah pada ayat surah Al-A'raf ayat 59. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Sesungguhnya kami mengutuskan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Lalu ia berkata, kata Nabi Nuh, ya qaumi, wahai kaum aku, i'budullah, kembalilah sembah Allah. Malakum min ilahin ghair, tidak ada Tuhan yang sewajibnya disembah melainkan Allah. Inni akhaf, sesungguhnya aku takut, alaikum azab yaumin azim, aku takut kamu akan ditimpa azab yang besar. Baik, tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perkataan walaqad arsalna Nuhan. Perkataan arsalna ni. Kalau tuan perasan, perkataan arsalna ni dalam bahasa Arab daripada perkataan rasala ni maksud dia utus, maksud dia hantar. Perkataan risalah maksud dia surat. Kita tulis something, kita hantar, tu risalah. Arsala ni gambaran Allah menghantar Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Baik, perkataan arsala, ada setengah ulama menyatakan daripada arsala ni maksud dia melepaskan. Melepaskan. Contoh macam kita tulis surat, kita lepas bagi. Baik, Allah Subhanahu Taala tidak akan melepaskan Nabi Nuh alaihi salam, melainkan yang inilah di antaranya kata Al-Alusi, perkataan arsala, perkataan melepaskan, bermaksud Allah Ta'ala tidak akan melepaskan seseorang Nabi melainkan perkataan ini sampai, arsala, setelah mana perkataan ini sampai bersama dengan Nabi, maksudnya Allah mengutuskan para Nabi, Nabi itu tidak akan sampai melainkan sesuatu kaum itu dah sangat-sangat teruk. Macam kita baca ayat-ayat yang lain, wa arsala Nuhan ni Nabi Nuh kan, dan kita melihat wa arsalna kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan para nabi, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Perkataan arsala ni menunjukkan Allah Ta'ala tidak akan menghantar seorang Nabi melainkan kaum ataupun masyarakat pada waktu Nabi tersebut adalah berada dalam saat-saat kritikal. Maksudnya memang sangat memerlukan seorang Nabi. Maka Allah Subhanahu Ta'ala mengutuskan kepada mereka Nabi. Begitu juga yang Nabi Nuh AS, Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Nuh. Sebab apa? Sebab mereka dah sangat teruk. Sebab itu apabila turunnya Nabi Nuh ataupun utusnya Nabi Nuh AS, benda yang pertama yang Nabi Nuh AS minta pada kembali kepada Allah, ya'budullah. Yang kedua, memberikan peringatan. Nabi Nuh peringat apa dah? Aku takut hampa semua kena azab. Kenapa Nabi Nuh AS sebut kena azab terus? The second thing yang Nabi Nuh sebut, hampa kena jaga-jaga. Aku nak peringat ni, nanti azab kena, baru hampa tahu. Cerita yang menakutkan. Sebab mereka ni adalah kaum yang dah kritikal, yang dah teruk. Sampai tahap Nabi Nuh sendiri menyatakan sedemikian rupa sebab mereka ni dah teruk sangat. Sehingga kan melayakkan
Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan azab kepada mereka. Begitu keadaannya. Baik. So semua tu clear nah. Di antara peri pentingnya perkataan yang Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan dalam Al-Quran, perkataan arsala. Baik, itu sebagai orang kata saya sekadar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sekadar menyelitkan perkataan arsala tersebut. Baik. Nabi Nuh AS adakah Rasul yang pertama? Ya. Berdasarkan kepada hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih, Nabi SAW. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya. Ya. Ayat 59 tu daripada surah Nuh. Okey. Ayat 59, sorry nah, ayat 59 adalah daripada surah Al-A'raf. Ayat 59 daripada surah Al-A'raf. Okey. Oh, Ustaz nampak dari kopiah dia tak full. Okey. Jangan. Okey, nampak nah. Baik. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semua okey lagi ke, clear ke? Ya nah. Baik. Okey Ustaz. Dah Ustaz. Okey, nampak dah. Okey, baik. Maaf, saya pun duk tengok nota ni, tak perasan. Baik. Nabi Nuh AS adakah Rasul yang pertama? Adakah Rasul yang pertama? Baik. Nabi Nuh AS diriwayatkan oleh Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Ya. Nabi kata Rasul yang pertama, seperti mana yang diriwayatkan dalam hadis yang panjang, ada satu kaum ni datang kepada beberapa orang Nabi. Di antaranya mereka datang kepada kaum Nabi Nuh, dan di antara sebelum tu mereka datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim, mereka minta, wahai Nabi, tolong berikan kami syafaat. Nabi Ibrahim kata, engkau bukan kaum aku. Engkau bukan kaum aku. Kemudian, tapi Nabi yang terakhir yang dijumpa oleh golongan ini adalah Nabi SAW. Tetapi sebelum jumpa Nabi SAW, sebab saya katakan tadi, sebab hadis ni panjang, saya just ambil word-word yang penting supaya kita nampak bahawa siapakah Rasul yang pertama. Berdasarkan kepada hadis ni, fayaqulun, mereka semua yang mana minta syafaat kepada Nabi Ibrahim sebelum tu, dan Nabi Ibrahim kata apa? Oh, aku tak boleh bagi syafaat sebab engkau bukan kaum aku. Sebab mereka ni bukan pada kaum Nabi Ibrahim. Maka mereka datang pula berjumpa dengan Nabi Nuh. Mereka kata kat Nabi Nuh, ya Nuh, wahai Nabi Nuh, anta awwalur rusul ila al-ahli al-ard. Engkau, wahai Nabi Allah Nuh alaihissalam, adalah Rasul yang pertama yang diutuskan di atas muka bumi. Kenapa disebut Rasul yang pertama? Nabi Adam sebelum tu Rasul yang pertama dah. Nabi Adam dianggap sebagai Nabi yang pertama, hanya dia memberikan dakwah Islam ni kepada anak dan cucu saja, kepada keluarga terdekat saja. Itu Nabi Adam alaihissalam. Lepas pada tu Nabi Nuh barulah awwalur rusul ila ahli al-ard. Nabi yang pertama yang diutuskan kepada sesuatu kaum di atas muka bumi. Nabi apa? Nabi Nuh. Sebab itu disebut awwalu ar-rusuli. Wasammaka Allahu 'abdan syakura. Allah menamakan Nabi Nuh dengan nama hamba yang bersyukur. Amma tara ila ma nahnu fih. Tidakkah engkau, wahai Nabi Nuh, dapat memberikan syafaat kepada kami terhadap Tuhan kamu? Tidakkah engkau melihat kami dah sampai dah kepada kamu? Ala tashfa' lana ila rabbik. Tidakkah engkau boleh memberikan syafaat kepada kami? Gitu. Satu kaum ni minta syafaat kepada Nabi Nuh alaihissalam. Hadis ni panjang sebenarnya saya katakan. Dan Nabi Nuh jawab tak? Nabi Nuh kata, aku tak boleh bagi syafaat kepada kamu. Sebab kamu bukan pada kaum aku. Maksudnya, Nabi Nuh ni dah diutuskan kepada manusia pada waktu tu. Tapi kepada kaum dia sahaja. Itu Nabi Nuh. Bukan kepada kaum selain pada kaum Nabi Nuh.
ada spesifik. Siapakah yang diutuskan kepada semuanya? Nabi SAW. Maka Nabi Nuh kata apa? Aku tidak boleh memberikan syafaat kepada kamu, melainkan kamu pergilah kepada Nabi yang nama dia Nabi Muhammad SAW, sebab dia satu-satunya Nabi yang boleh memberikan syafaat kepada semua manusia. Aku hanya terhad pada kaum aku. But hadis ni, kita nak menunjukkan kepada kita lafaz hadis yang digunakan ni, ya Nuh, anta awwalur ar-rusuli. Engkau rasul yang pertama. Selepas pada Nabi Adam AS, engkau adalah rasul yang pertama. Nabi Adam hanya sekadar Nabi. Tapi rasul yang pertama yang berdakwah pada kaum dia secara masif, secara ramai adalah Nabi Nuh AS. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Nuh ayat yang pertama. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi anzir qaumaka min qabli an yatiyahum azabun alim. Surah Nuh ayat yang pertama. Inna arsalna Nuh. Kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaum dia. Nampak tak? Nabi Nuh dia ada spesifik pada kaum Nabi Nuh lah. Seperti mana yang kita kisahkan sebelum ni. Kaum Nabi Nuh ni nama apa? Kita pun tak tahu. Kaum Nabi Nuh ni di mana? Kita pun tak tahu. Spesifiknya. Allah ni menceritakan kewujudan kaum Nabi Nuh. Anzir qaumaka. Dengan memerintahkan kepada kaum Nabi Nuh, memerintahkan Nabi Nuh AS diutuskan kepada kaumnya, anzir qaumaka, berilah peringatan min qabli, sebelum datang ayatiyahum azabun alim, pada kamu azab yang pedih. Tengok betapa Nabi Nuh diutuskan kepada kaum dia. Yang pertama tadi, Nabi Nuh terus memberikan peringatan keras sebab mereka ni dah teruk sangat dah. Ketika mana Nabi Nuh AS diutuskan, mereka ni dah teruk sangat dah. Sehingga kan Nabi Nuh turun-turun ataupun Nabi Nuh AS beritahu, ya Abdullah tadi, sembahlah Allah, kalau hampa tak mau sembah Allah, azab Allah tunggu hampa. Dan tak ada lembut-lembut waktu ni. Baik. Kita tengok lah. Nabi Nuh AS apabila turun berhadapan dengan kaum dia, apa suruhan utama Nabi Nuh AS? Apa suruhan utama Nabi Nuh AS? Kita tengoklah. Saya baca sekali laju ni, tapi dapatan adalah sama. Nuh AS pada ayat 2 dan ayat 4 surah Nuh. Allah Ta'ala kata, Qala, berkata Nabi Nuh, Ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Wahai kaum aku ni turun memberikan peringatan ancaman daripada Allah. Maka ani'budullah, sembahlah Allah. Wattaqu, bertakwalah kepada Allah. Wa ati'un, taatlah kepada aku. Yaghfir lakum dhunubakum, sekiranya kamu taat kepada Allah, kamu ikut suruhan aku, Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa-dosa kamu yang telah kamu lakukan. Wa yuakhirkum ila ajalin musamma, dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya ketetapan Allah itu, azab Allah itu telah datang, tidak dapat ditangguh-tangguh kalau kamu nak tahu. Maksud dia, Nabi Nuh AS memberikan peringatan yang pertama pada yang pertama, basic, ani'budullah. Kenapa disebut ani'budullah? Sembahlah Allah, sebab kaum pada zaman Nabi Nuh AS sembah apa waktu itu? Wadda, wala su'a, wala yaghutha, wala ya'uqa, wa nasra. Mereka menyembah 5 patung tu. Asalnya 5 patung tu siapa? Mereka yang beriman kepada Allah. Tuan-tuan, kita mungkin boleh terjadi macam mereka. Kita boleh jadi macam mereka. Ya, kita boleh jadi macam mereka. Kita kadang-kadang kita nampak, contoh, kita nampak satu-satu benda itu dikaitkan dengan Nabi SAW. Dikaitkan dengan Nabi SAW. Kadang-kadang kita anggap benda tu satu benda yang
barang direct dengan Nabi SAW, harta benda Nabi ada barakah. Ada barakah tak? Ada barakah, ada keberkatannya. Berdasarkan kepada asar hadis yang sahih bahawa benda yang dibawa oleh Nabi SAW tu ada barakahnya. Janggut Nabinya ada barakahnya, air liur Nabinya ada barakahnya. Tetapi bukanlah pada simbol-simbol dan lambang-lambangnya. Benda tu tidak. Maka kita sekarang apabila kita zaman ni, niat baik tak? Niat baik. Tapi kena tak cara? Tak kena cara. Kita menjadikan benda tu sebagai satu lambang, itu sebagai satu takdisiyah, sebagai satu bentuk penyucian. Sebagai satu bentuk penyucian. Menjadikan kita hilang apa nama sifat yang sebenar, iaitu sembah kepada Allah. Kita bawa sifat hulu tersebut, melebih-lebihkan benda tersebut sehingga kita lupa bahawa kita ni nak kena sembah siapa? Kita ni nak kena sembah Allah. Tetapi oleh kerana kita percaya benda satu-satu benda tersebut memberikan keberkatan satu hal, tetapi kita menyalahgunakan, maka benda tersebut daripada benda yang suci, benda yang baik, menjadikan benda itu benda yang tidak baik. Asal niat dia baik tapi tak kena cara, maka tak kena juga. Kan? Macamlah kita buat satu-satu orang kata ibadah. Allah kata solat zuhur 4 rakaat. Kita kata apa salahnya aku nak tambah jadi 6. Kan? Orang lain buat 4 dapat pahala sikit, aku nak pahala lebih, aku buat 6 rakaat. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Dan itu yang terjadi pada zaman Nabi Nuh AS. Asalnya mereka buat patung tu untuk kebaikan. Tapi siapa yang bagi idea ni? Syaitan. Dan ingatlah, syaitan sentiasa buat modus operandi yang sama. Modus operandi yang sama kepada kaum Nabi Nuh, kepada kaum ataupun kepada umat Nabi SAW. Baik, kembali kepada ayat Quran tadi, surah Nuh ayat 2 sampai ayat 4. Apa spesifik surah Nabi Nuh? An ya'budullah wattaquh wa ati'un. Sembahlah Allah, bertakwalah kepada Allah, taatlah. Allah Ta'ala pasti akan ampunkan kamu. Tengok dalam surah Al-A'raf tadi ayat 59. Sama dah? Sama. Allah rakamkan, Nabi Nuh kata apa? Ya qaumi, ya'budullah, ya Allah, wahai kaum aku, sembahlah Allah. Okay. Kita tengok pula dalam surah Hud ayat 25 sampai 26. Ayat 25, 26. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Ayat sama tak? Sama. Kenapa ayat yang sama-sama ni, diulang? Kan? Arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Inni lakum nadhirum mubin. Inni lakum nadhirun. Dalam ayat yang lain, inni nadhirun. Dalam ayat yang ya qaumi a'budullah. Dalam ayat ni, inni lakum nadhirun, sesungguhnya aku ni memberikan peringatan yang nyata kepada kamu, alla ta'budu illallah, jangan kamu sembah melainkan Allah. Baik. Menunjukkan kepada kita bahawa Nabi Nuh AS tidak pernah berputus asa apabila turun dakwah kepada kaumnya. Dan para Nabi terdahulu juga tidak pernah putus asa apabila mereka diutuskan pada kaum masing-masing. Dan mereka tidak berputus asa memberikan nadhir, peringatan. Mereka tidak berputus asa untuk menyeru alla ta'budu illallah. Jangan kamu sembah melainkan Allah. Aku takut, sesungguhnya aku daripada hati aku takut kamu akan ditimpa azab yang pedih satu hari nanti. Kembalilah kepada Allah. Baik, ayat surah Hud 25-26 ni sama tak? Sama. Nadhirun ta'budullah. Tapi dalam ayat ni, la ta'budu illallah. Jangan kamu sembah melainkan Allah. Sama tak? Sama. Surah Al-Mu'minun ayat 23. Sama tak? Sama. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairu.
afala tattaqun. Nabi Nuh kata apa? Wahai kaum aku, i'budullah, sembahlah Allah. I'budullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa yang kita boleh katakan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian? Nabi Nuh alaihi salam minta benda mudah je. Benda simple je. Tapi simple ni complicated. Apa dia? Sembah Allah. Bermula pada sembah Allah, boleh pula manusia pergi sembah berhala. Daripada niat asalnya ialah niat melakukan kebaikan. Iaitu tengok je patung orang yang beriman tu. Asalnya mereka beriman kan? Tengok patung orang yang beriman tu. Moga-moga kita beriman seperti mana mereka beriman. Maka patung dibuat. Sebab itu dalam Islam tak boleh. Nah, dalam Islam tidak boleh. Kita mendapat semangat, alhamdulillah, daripada kita tengok orang yang beriman sekian, tapi bukan sehinggalah dibuat patung. Bukan sehinggalah dibuat patung. Dan kita tengok apa tema utama para nabi dan para rasul, dan bermula pada Nabi Nuh AS. Temanya satu je, ibadatullah wahdah, sembah Allah yang satu, yang esa. Sembah Allah yang esa. Dan semua yang diminta oleh Nabi Nuh AS ialah apa? Nabi Nuh AS minta sembah Allah saja. Sembah Allah, benda yang simple je. Benda yang simple sahaja. Betul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu secara ringkasnya kita melihat kepada ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi Nuh AS. Dan insya-Allah yang akan datang kita tengok pula macam mana cara Nabi Nuh, asalib Nabi Nuh dalam dakwah. Macam mana Nabi Nuh berdakwah kepada kaum dia. Macam mana Nabi Nuh berdakwah kepada kaum dia. Kemudian kita akan tengok berapa lama Nabi Nuh AS berdakwah kepada kaum dia. Yang mana kaum dia pula, kita nak tengok hierarki kaum dia ni terdiri daripada siapa. Siapa yang berhadapan ataupun siapa yang Nabi Nuh berhadapan dengan mereka. Maka kita akan tengok di antaranya ialah perkataan malak di dalam Al-Quran. Perkataan malak di dalam Al-Quran. Malak ni ialah mereka yang mempunyai pengaruh, mereka yang bangsawan, mereka yang ada kedudukan di dalam sesuatu kaum. Dan Nabi Nuh AS berhadapan dengan mereka. Bila berhadapan dengan mereka yang ada kita kata pengaruh ni, maka Nabi Nuh berhadapan dengan masalah. Maka kita akan tengok bagaimana Nabi Nuh berhadapan dengan mereka. Macam mana Nabi Nuh alaihi salam berhadapan dengan mereka. Dan apa yang dihadapi oleh Nabi Nuh. Kan? Apa yang mereka kata dekat Nabi Nuh. Maka kita akan tengok banyak yang mereka kata dekat Nabi Nuh AS, yang mana kita tengok subhanallah, apa yang dikatakan kepada Nabi Nuh itu adalah sangat-sangat melampau. Dan mereka kata seperti mana kata kat Nabi SAW, Nabi Nuh ni gila, Nabi Nuh ni sekian-sekian. Sehingga kan Nabi Nuh AS diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk buat satu kapal. Kita akan tengok nanti Nabi Nuh AS buat kapal pun orang kata dan bagaimana keluarga Nabi Nuh AS beriman ke tak beriman ke, isteri dia beriman ke, anak dia beriman ke ataupun tidak beriman, dan bagaimana Nabi Nuh AS berdakwah kepada mereka. Nabi pun dakwah ada masalah. Maka kita akan tengok nanti kalau kita merasakan kita ada masalah, para Nabi masalah lagi besar masalah para Nabi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Saya rasa cukup sekadar itu terlebih dahulu. Cukup sejam waktu yang kita berikan. Nanti insyaAllah kita akan sambung lagi. Kita akan sambung lagi dalam isu dakwah Nabi Nuh. Nabi Nuh berhadapan dengan kaum dia. Apa pendekatan dakwah yang digunakan. Bagaimana dakwah Nabi Nuh AS ditolak, kerana apa ditolak, dan golongan mana yang Nabi Nuh
berhadapan. Nabi Nuh berhadapan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya rasa cukup sekadar tu. Sekiranya ada soalan, boleh tanya. Sekiranya tak ada, saya rasa saya minta izin untuk kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih iftar dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih banyak. Terima kasih.